Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Muhammad Rahman, bernombor metrik C20A1105. Pada hari ini saya akan membentangkan artikel iaitu Seni Persembahan Wayang Kulit kumpulan Sri Asun. Pengenalan. Wayang kulit adalah satu bentuk teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Bayang-bayang daripada patung-patung kulit yang terdiri daripada pelbagai watak mitologi dan khayalan dilarikan oleh seorang dalang. Persembahan wayang kulit selalunya diiringi oleh satu kumpulan muzik paduan atau gamelan dan juga alat tiupan, iaitu serunai, dan alat bertali iaitu rebah. Peranan wayang kulit dalam konteks sosio-budaya masyarakat Malaysia. Pelbagai bentuk dan jenis wayang kulit boleh didapati di Asia dan lebih-lebih lagi di Asia Tenggara. Setiap jenis mempunyai bentuk dan wataknya yang tersendiri dan agak berbeza dari satu kawasan atau latar belakang masyarakat kepada yang lain. Hal ini di Semenanjung Malaysia sahaja terdapat 4 jenis wayang kulit, iaitu 1. Mencerminkan pengaruh-pengaruh masyarakat dan juga kebudayaan yang telah mempengaruhi masyarakat itu. Terdapat 4 jenis wayang kulit di Semenanjung Malaysia, iaitu wayang Kelantan, wayang Melayu, wayang Purwo dan juga wayang Gedek. Dari keempat-empat jenis wayang kulit ini, yang pertama dan kedua didapati di Kelantan dan negeri-negeri pantai timur. Yang ketiga terdapat di bahagian selatan pantai barat Semenanjung, terutamanya di Johor. Dan yang keempat terdapat di negeri Kedah, Perlis dan beberapa negeri utara pantai barat Semenanjung. Pada asasnya, kesemua bentuk atau jenis wayang kulit yang terdapat di Semenanjung Malaysia mempunyai pengaruh-pengaruh sama ada dari Jawa atau Patani. Tetapi dalam perkembangannya, semua pengaruh ini telah mengalami perubahan dan penyesuaian mengikut penerimaan dan konteks masyarakat tempatan. Perkara ini berlaku adalah kerana wayang kulit pada dasarnya merupakan satu alat penghubungan masyarakat di samping satu rupa pengutaraan kesenian. Pada asasnya aliran cerita, bentuk patung-patung dan watak masih lagi mengekalkan keaslian dan pengaruh asalnya, tetapi pada adegan-adegan kelakar, komik relief yang sering terdapat di sepanjang cerita wayang kulit itu, ianya jelas mengemukakan unsur-unsur tempatan dari segi bahasa dan juga peristiwa-peristiwa yang digambarkan. Oleh itu, wayang kulit sebenarnya boleh dinikmati dalam 2 peringkat. Kedua-duanya mempunyai peranan yang penting. Wayang Gedek. Pengenalan bagi wayang Gedek ialah wayang Gedek tersebar di bahagian utara pantai barat Malaysia, terutamanya Kedah dan Perlis. Wayang ini dimainkan oleh orang Melayu dan juga Siam tempatan. Ia dipercayai berasal dari sejenis wayang kulit Siam yang dikenali sebagai Nong Talung. Dan sebab inilah patung serta alat muziknya maupun corak paluannya mirip Siam. Isi cerita. Isi cerita wayang Gedek mempunyai banyak persamaan dengan Nong Talung. Walau bagaimanapun, berlaku beberapa pengubahsuaian dalam wayang kulit yang menyaksikan penerapan unsur-unsur setempat. Cerita wayang Gedek banyak diselipkan babak-babak cerita yang popular pada masa kini. Patung-patung. Secara umumnya, ia menunjukkan pengaruh Nong Talung baik dari segi ukiran, pakaian, hiasan dan seumpamanya. Patung-patung wayang ini diukir menghadap ke hadapan. Alat muzik wayang ini terdiri daripada sepasang gedombak, sepasang gong, sepasang gerincing, sebiji geduk dan juga sebatang serunai. Biasanya wayang kulit ini disampaikan sama ada dalam lohat Siam maupun dialek Melayu Kedah. Wayang kulit Sri Asun. Sejarah penubuhan. Perkumpulan wayang kulit Sri Asun telah ditubuhkan pada tahun 1966. Pengasasnya ialah Encik Muhammad Noh bin Haji Mahmud. Beliau bukan sahaja bertindak sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai dalang kepada kumpulan tersebut. Pada peringkat awalnya, kumpulan ini mempunyai 12 orang ahli termasuk beliau sendiri.
dan dua orang anaknya iaitu Encik Abdul Majid bin Muhammad Noor dan Encik Milhad bin Muhammad Noor. Nama kumpulan Sri Asu ini adalah diilhamkan oleh Allahyarham Encik Johari bin Saleh, iaitu bapa kepada Yang Berhormat Datuk Zainal Abidin Johari, Exco Dewan Undangan Negeri Kedah kawasan Sik pada ketika itu. Nama wayang kulit Sri Asun diambil sempena nama sebuah pekan iaitu Asun yang terletak berdekatan dengan Kampung Kuluang. Kumpulan wayang kulit Sri Asun ini kadang-kadang disebut juga sebagai wayang gedek. Menurut pengasasnya Pak Noh, gedek ialah sejenis wayang kulit yang diberikan oleh Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan sewaktu berlangsungnya bengkel wayang kulit di Port Nixon pada tahun 1979. Apa yang difahamkan dengan perkataan gedek ialah pergerakan patung-patung wayang kulit itu sendiri yang terlompat-lompat atau tergedik-gedik mengikut bahasa Melayu Kedah apabila ianya digerakkan atau dimainkan di kelir atau layar. Perbezaan di antara wayang kulit gedek dengan wayang kulit di Kelantan atau wayang kulit Jawa adalah dari segi bahasa yang digunakan, bentuk-bentuk patung, nama-nama patung dan juga bentuk cerita yang disampaikan. Dari segi bahasa, wayang kulit gedek menggunakan bahasa Melayu Kedah Lorat Siap. Bentuk patung wayang kulit gedek di Kedah telah dimodernkan dan disesuaikan dengan suasana tempat dan masyarakat. Namun begitu, nama-nama patung terutamanya patung lawak bagi wayang kulit gedek Sri Asun dikekalkan dengan nama Siam. Setelah Pak Noh meninggal dunia, tempat beliau telah diambil alih oleh anaknya iaitu Encik Abdul Majid bin Muhammad Noor atau lebih dikenali sebagai Pak Majid. Kumpulan wayang kulit Sri Asun telah membuat persembahan bukan sahaja di dalam negeri tetapi juga telah menjelajah ke beberapa buah negara. Antaranya pernah membuat persembahan di Australia, Munich, Frankfurt, Bremen, Berlin, Milan, Rome, Sicily, Paris dan beberapa kota dunia yang lain lagi. Terbaru, kumpulan ini juga telah menyertai Lembaga Promosi Kesihatan Malaysia LPKM dengan mengadakan promosi hidup sihat ke seluruh negeri di utara tanah air iaitu Kedah, Perlis dan juga Pulau Pinang. Tempat asal penubuhan wayang kulit Sri Asun. Lokasi Kampung Kuluang ialah salah satu daripada pentempatan masyarakat di Bukit Asun. Kampung Kuluang terletak di daerah Jitra, Kedah Darul Aman. Asal usul nama Kampung Kuluang. Menurut cerita lisan oleh warga veteran di Kampung Kuluang, kampung tersebut wujud sejak Siam menguasai Kedah. Nama kampung tersebut berasal daripada perkataan dalam bahasa Siam iaitu Kuluang yang bererti pegawai. Pendapat majoriti pengkaji tempatan menyatakan bahawa suatu ketika dahulu, Kampung Kuluang merupakan pertempatan untuk para pegawai kerajaan negeri semasa era pemerintahan Siam di Kedah. Komuniti asal Kampung Kuluang juga dikatakan semuanya bekerja makan gaji dengan kerajaan yang memerintah suatu ketika dahulu di Kedah. Kini Kampung Kuluang menjadi sebuah kampung yang biasa seperti kampung-kampung lain di serata negeri Kedah. Gambar pertama di sebelah kiri ialah peralatan wayang kulit Sri Asun yang terdapat di Muzium Negeri Kedah. Manakala yang gambar kedua merupakan jenis watak wayang kulit gedek iaitu watak-watak yang terdapat dalam kumpulan wayang kulit Sri Asun yang terdapat di Muzium Negeri Kedah. Terusnya Tok Dalang. Peranan Tok Dalang sebagai dukun atau bomoh dalam masyarakat merupakan salah satu asas pengekalan tradisi ini. Dipercayai kekuatan spiritual dalam penyelenggaraan wayang kulit dapat menimbulkan malapetaka atau bahaya. Dialog persembahan wayang kulit juga telah diadur dan diubah suai ke dalam logat setempat. Kemungkinan inilah juga sebabnya persembahan wayang kulit tidak kekal dan sesetengahnya diubah suai dengan mengikut kehendak dan selera masyarakat setempat. Sebilangan besar dalam wayang kulit mendiami kawasan-kawasan penanaman padi. Ini bermakna musim persembahan wayang kulit akan bermula sebaik sahaja padi dihabis dituai dan akan berlarutan sehingga bermulanya musim hujan.
Seorang dalang yang terkenal akan sentiasa mendapat jemputan untuk mengadakan persembahan wayang kulit. Bagi dirinya, kerja ini akan dapat mengisi masanya terutamanya dari bulan Mac hingga Oktober. Terdapat segelintir sahaja para dalang yang menampung hidup sepenuhnya daripada pendapatan persembahan wayang kulit. Kebanyakan dalang mempunyai pekerjaan sampingan seperti menjadi pesawar ataupun menjadi penghibur dan juga dukun. Di sinilah para dalang menjadi lambih serta sumber harapan kepada masyarakat setempat. Jampi mantra. Mantra memainkan peranan penting dalam seseorang dalang mestilah mahir dalam aspek tersebut. Perkataan mantra adalah berasal daripada perkataan Sanskrit iaitu mantra. Jampi mantra boleh didefinisikan sebagai rangkaian kata-kata ataupun pemujaan yang diucapkan oleh dalang yang mempunyai tujuan yang tertentu. Kadang-kadang bahasa yang digunakan juga tidak dipahami oleh penduduk tempatan. Jampi mantra ini juga selalunya dikaitkan dengan sesuatu kuasa mistik bagi melakukan sesuatu pekerjaan. Dalam persembahan wayang kulit dapat dilihat dengan jelas penggunaan jampi mantra ini terutamanya pada masa pembukaan panggung. Bagi kumpulan wayang kulit Seri Asun, kita dapat lihat penggunaan bahasa Thai di dalam upacara jampi mantra ini. Ini adalah kerana asas pendalang yang dipelajari oleh Pak Noh adalah secara terus dari dalam Thai. Patung wayang kedek dan watak. Patung merupakan aspek penting dalam setiap persembahan wayang kulit. Ianya berbentuk dua dimensi yang diperbuat daripada kulit-kulit binatang seperti kulit lembu, kambing dan kerbau. Patung ini ada di antaranya dibuat sendiri oleh dalang ataupun dibeli dari Thailand. Patung ini diukir halus dan diwarnakan mengikut watak di dalam sesebuah cerita yang dipersembahkan oleh seseorang dalang. Dalam pembuatan patung wayang gedek, kepakaran yang tinggi dan ketelitian amat diperlukan kerana ianya adalah nilai seni jelas kelihatan pada patung yang dihasilkan. Terdapat pantang larang dalam proses penghasilan wayang gedek terutamanya terhadap isteri dalang itu sendiri. Dipercayai semasa penghasilan patung, isteri dalang mestilah tidak hamil. Ini kerana jika isteri dalang hamil, amat dipercayai suatu perkara buruk akan menimpa keluarga dalang tersebut terutamanya pada anak yang bakal lahir itu. Walaupun aspek bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi ianya dituruti oleh dalang kerana tidak mahu menanggung risiko. Kedua-dua gambar ini adalah yang gambar yang belah kiri merupakan pelbagai jenis watak wayang kulit gedek. Yang gambar kedua pula ialah kedudukan patung-patung wayang kulit gedek yang terdapat di Muzium Negeri Kedah. Seterusnya, peralatan muzik. Peralatan muzik merupakan peralatan yang penting dalam persembahan wayang kulit. Dengan menggunakan peralatan muzik ini, pemuzik akan memainkan lagu untuk mengiringi persembahan wayang kulit. Melodi yang dimainkan bergantung kepada babak atau episod yang terdapat dalam repertoire yang dipersembahkan. Berdasarkan melodi yang dimainkan, penonton akan dapat mengetahui sama ada adegan itu adalah adegan perang, sedih, gembira dan lain-lain. Peralatan yang digunakan dalam kumpulan ini lebih tertumpu kepada dua pembahagian yang utama, iaitu alat-alat yang ditiup dan alat-alat yang diketuk. Peralatan muzik dalam kumpulan wayang kulit Seri Asun ini terdiri daripada alat-alat muzik seperti sulai, gedung, gedombak, kerincing, gong dan juga tamborin. Gambar di sebelah kiri merupakan gambar ahli kumpulan persembahan wayang kulit gedek ketika melakukan persembahan. Gambar ini terdapat di Muzium Negeri Kedah. Manakala gambar di sebelah kanan pula merupakan salah satu watak wayang kulit gedek iaitu Etong. Watak yang terkenal yang terdapat di Muzium Negeri Kedah. Kesimpulan, kedudukan negeri Kedah yang bersempadanan dengan negeri Thailand menyebabkan pengaruh kebudayaan Siam mula masuk. Ditambah pula dengan faktor sejarah di mana Kedah pernah dijajah oleh kerajaan Siam dahulu. Pengaruh kebudayaan yang dibawa masuk oleh masyarakat Thai adalah seperti wayang gedek,
Lukman Nobrah, GK dan juga Mak Yung. Di antaranya yang paling ketara yang membawa kebudayaan Thai ialah wayang gedek, iaitu serupa dengan persembahan Nan Talung di selatan Thailand. Dari aspek persembahan, elemen siam yang masih dikekalkan dalam kumpulan wayang Sri Asun ialah jampi mantra yang bertujuan melindungi ahli kumpulan tersebut. Pengaruh pakaian dan perhiasan pada patung juga jelas terdapat pengaruh kebudayaan Siam. Bahasa yang digunakan di dalam persembahan wayang gedek juga telah mengalami perubahan. Asalnya bahasa penyampaian adalah bahasa Thailand. Walau bagaimanapun, persembahan kumpulan wayang kulit Sri Asun sememangnya masih mempunyai persamaan dengan Nan Talung yang terdapat di selatan Thailand. Gambar yang pertama di sebelah kiri menunjukkan peralatan-peralatan muzik yang digunakan oleh kumpulan wayang kulit Sri Asun. Gambar sebelah kanan iaitu gambar kedua merupakan pelbagai jenis watak yang digunakan oleh kumpulan wayang kulit Sri Asun. Gambar ketiga di sebelah kiri merupakan Encik Mak Desa bin Murad, iaitu menggantikan Allahyarham Pak Majid sebagai Tok Dalang. Setelah Pak Majid meninggal dunia, beliau telah mengambil tempat Pak Majid kerana beliau mempunyai kemahiran untuk mengendalikan kumpulan wayang kulit Sri Asun. Gambar kedua pula merupakan saya bersama Tok Dalang kumpulan wayang kulit Sri Asun ketika mengadakan sesi temu bual bersama dengan beliau. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih.